Sebab bagi saya dan pimpinan keadilan di peringkat pusat, negeri Sabah merupakan salah satu negeri tumpuan keadilan dalam pilihan raya yang akan datang. Kerana kita tahu kalau kita mahu sampai ke Putrajaya, dan ini adalah matlamat kita. Bukan kerana kita nak kuasa, bukan kerana nak jadi Perdana Menteri ataupun Menteri, tetapi tanpa kehadiran kita di Putrajaya, tidak mungkin kita boleh merombak ataupun mengubah dasar-dasar UMNO dan Barisan Nasional hari ini. Kalau kami sekarang ada di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah dan di Kelantan, walaupun kita telah menang, tetapi setiap hari kita ditekan, kita diasak untuk UMNO merampas semula. Sebab itu bagi kita Putrajaya itu penting, dan Sabah sudah tentulah merupakan negeri yang terpenting untuk menyumbang kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Maka Ketua Umum dan Datuk Seri Presiden telah mengarahkan supaya mulai sekarang kita kena turun hampir setiap minggu ke negeri Sabah. Saya yang terakhir adalah pada awal September yang lalu. Hari ini kita turun, kita pecahkan kepada 2 zon, iaitu di KK dan juga esok kita ada di Sandakan. Hari ini melibatkan 16 cabang dan besok 9 cabang yang lain. Tetapi mulai minggu depan kita akan terus turun ke peringkat cabang. Tidak lagi di peringkat negeri ataupun peringkat zon, tetapi kita merasakan sudah sampai masanya pimpinan. Yang ini disebut oleh Puan Zuraidah tadi. Beliau sendiri akan turun ke beberapa cabang mulai hujung bulan ini dan akan diikuti oleh pemimpin-pemimpin lain, khususnya di kawasan-kawasan tumpuan Parti Keadilan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya nak sentuh sedikit yang disebut oleh Saudara Tamrin tadi. Saya setuju dan pimpinan pusat setuju. Dan kita telah memberi isyarat kepada PAS dan juga DAP bahawa Sabah ini mesti dipimpin oleh Parti Keadilan. Atas semangat Pakatan Rakyat dan atas sambutan yang kita terima di peringkat akar umbi, maka sudah wajar Sabah ini dipimpin oleh keadilan. Tetapi untuk meyakinkan rakyat dan komponen Pakatan Rakyat, kita bertanggungjawab untuk memastikan jentera kita sudah bersedia. Saya ada senarai semua cabang-cabang di semua negeri Sabah. Ini yang terkini. Nama calon-calon pun ada. Tapi kita akan tutup dulu sementara waktu. Itu yang minat pun, yang lain dia tak minat. Sepatutnya calon itu bukan prioriti. Yang penting jentera itu mesti kuat. Angkatan muda, wanita, dan Sri Kandi, dan ini harus diberikan tumpuan yang akan saya sentuh sebentar lagi. Namun apa yang perlu kita tekankan hari ini ialah bagaimana kita nak pimpin negeri Sabah. Alhamdulillah sambutan hari ini cukup baik, cukup meyakinkan, dan saya kira kalau inilah semangat dapat kita pertahankan sampai hari pembuangan undi, insya-Allah negeri Sabah adalah milik keadilan dan Pakatan Rakyat. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Apatah lagi di Sabah ini memang kematangan rakyat Sabah ini tukar kerajaan. Sudah berapa kali? 5 kali. Ya. Betul? Dan saya tidak tolak kemungkinan. Daripada maklum balas yang saya terima, termasuk beberapa ahli parlimen dan menteri UMNO daripada Sabah, mereka juga merasakan rakyat Sabah akan bangun dalam pilihan raya yang akan datang untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi ada beberapa syarat yang harus kita beri perhatian. Pada pagi ini saya nak tumpukan 3 perkara saja yang saya berharap pimpinan dan anggota parti boleh berikan tumpuan dan turun ke bawah. Kalau kita dapat pertahankan 3 perkara ini, insya-Allah kita boleh sampai ke Putrajaya. Yang pertama,
kita kena yakinkan rakyat Sabah bahawa kita boleh perintah. Kerana apa yang dimomokkan ataupun yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional khususnya selama hari ini, bahawa keadilan ini tak ada pengalaman. Kita tak boleh takbir negara dan negeri. Kalau beri pada keadilan, negara bankrupt, huru hara. Tetapi Dr. Mansor tadi telah berkongsi dengan saudara-saudari bahawa sekarang kita ada bukti di negeri Kedah, di negeri Pulau Pinang, di Selangor dan di Kelantan, dan sebahagiannya di Perak dalam 11 bulan kita takbir, bahawa membuktikan keadilan khususnya mampu mentadbir negara dan negeri. Malahan kalau saudara tengok di negeri Selangor, 4 tahun di bawah keadilan jauh lebih baik daripada 50 tahun di bawah UMNO dan Barisan. Yang ini saudara kena turun ke bawah, jelaskan dengan bantuan Dr. Muhammad Nur Manuti bagaimana strategi penerangan di bawah. Sebab itu petang ini selepas makan saya mencadangkan kita pecahkan kepada beberapa sudut. Ada sudut penerangan, ada sudut strategi, ada sudut dasar. Jadi saudara boleh pergi kepada pimpinan ini dan mereka akan kongsi pengalaman bagaimana strategi dan teknik untuk kita menang hati rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Apa yang penting ialah, yang menggamit perhatian rakyat hari ini ialah bagaimana kita boleh takbir negara atau negeri. Itu penting. Tadi Puan Zuraida ada sebut tentang bajet. Ini contoh saya nak bagi. Bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Najib pada 7 Oktober. 232 bilion ringgit. Dan kali ini, kali pertama tidak ada langsung perhatian kepada rakyat negeri Sabah. Saudara boleh baca koridor Sabah ini pun langsung tidak ada peruntukan. Tidak ada. Sebab itu ramai ahli parlimen Sabah sekarang bangun bising, tetapi lepas itu sokong, dia sokong juga. Ya. Tapi masalah yang menderita rakyat di bawah. Najib umumkan 232 bilion ringgit. Pimpinan dan anggota mesti terangkan di bawah bahawa ini adalah tahun yang ke-14 di mana UMNO mentadbir defisit bajet. 14th year berterusan. Saya tidak boleh maafkan. Kalau 1-2 tahun defisit kita boleh terima. Tetapi kalau 14 tahun, ini sudah membimbangkan masalah keuangan negara. Dan kali terakhir Malaysia dan rakyat menikmati bajet berimbang ialah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1998. Ini rekod. Saudara boleh turun beritahu rakyat Sabah. Ini fakta. Masa Anwar jadi Menteri Keuangan, balance bajet. Bila dia dipecat daripada 98, mulai 99 sampai 2012, defisit bajet. Siapa yang pandai perintah? UMNO atau keadilan? Sudah tentu keadilan. Kalau saudara tengok pula di Selangor, kita baru 4 tahun perintah. Kita ambil alih 2008. 4 tahun berturut-turut Tan Sri Khalid mentadbir balance budget. Pendapatan kita 1.6, kita belanja 1.6 bilion ringgit. Dan untuk makluman saudara, bila keadilan ambil alih negeri Selangor tahun 2008, reserve kita hanya 600 juta. Reserve negeri Selangor. Tapi dalam tempoh 4 tahun, kita berjaya tingkatkan state reserve daripada 600 juta kepada 1.2 bilion ringgit. Sebab itu saya sebut banyak tempat, bila reserve kita besar, 1.2 bilion, negeri Selangor, negeri yang terkaya hari ini, walaupun tidak ada kayu balak, tidak ada petroleum, tidak ada gas asli, tetapi kita mampu menjana pertumbuhan ekonomi kerana kepimpinan yang bersih, yang amanah, yang telus,
akhirnya negeri kaya. Tapi bila negeri kaya, Tan Sri Khalid tak beli cincin untuk isterinya 24 juta dolar. Itu beza. UMNO bila dia kaya, bini dia pakai cincin 24 juta dolar Amerika. Menteri Besar buat rumah 24 juta ringgit di Shah Alam. UMNO memang suka angka 24 juta. Tapi kita bila kaya, kita serahkan balik kepada rakyat. Melalui apa? Program merakyatkan ekonomi Selangor. Banyaklah saya tak nak cerita detail, tapi air percumanya, tawasnya. Kita sudah belanja 465 juta ringgit. Reserve tadi 1.2 billion. Kalau kita tak serahkan kepada rakyat, reserve kita boleh meningkat sampai 1.6 billion. Tetapi Tan Sri Khalid kata oleh kerana kita banyak wang, dia ambil 465 juta, dia beri balik pada rakyat. Air percuma, program pendidikan, masuk universiti, tawas dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga berjaya kutip hutang daripada satu syarikat, Talam Corporation, Tan Sri Chan Ah Chai. Masa UMNO, dia tak tahu ada orang hutang dia. Saudara boleh percaya, kita tak tahu orang hutang kita punya hebatnya. And Khe Toyo tak tahu Talam hutang dia 392 juta ringgit. Tetapi bila Tan Sri Khalid masuk, dia buka buku, dia tengok Talam hutang 392, dia panggil Tan Sri Chan Ah Chai, you bayar atau kita rampas semua tanah-tanah you. Akhirnya negeri Selangor dapat 392 juta ringgit. Siapa kata kita tak boleh takbir?